نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدهم من أمتي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya, alhamdulillah. Pertama dan selamanya kita panjatkan syukur kita pada Allah kerana limpah kurnia kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan. Hakikatnya Allah Taala yang himpunkan kita, jutaan manusia yang ada kat Seremban. Allah Taala pilih kita untuk sempurnakan salat fardu maghrib berjemaah di masjid. Ini pilihan Allah. Bila Nabi Musa AS pegang tangan isteri dia daripada kampung Madain Syuaib, nak bawa balik bini dia ke mana? Ke Mesir. 10 tahun Nabi Musa berkelana jauh, risau sebab bunuh orang Kipti, meninggalkan bumi Mesir, duduk di Madain Syuaib. 10 tahun berkahwin dengan anak Nabi Syuaib. Lepas 10 tahun nak balik ke Mesir bawa isteri. Dalam perjalanan lalu satu bukit Tursina. Nampak atas bukit ada api. Dia beritahu ke isteri dia, tunggu di bawah sekejap, aku nak naik atas bukit tu, aku nak ambil api tu, kalau boleh jadi asbab manfaat untuk kita dalam perjalanan ni. Sampai atas bukit berlaku perkara yang tak pernah Nabi Musa AS sangka. Dia telah dengar satu suara yang dia tak pernah dengar sebelum ni. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Wahai Musa, kami pilih engkau, maka dengarlah wahyu yang akan kami sampaikan pada engkau. Bila Allah Ta'ala dah pilih satu orang tu, maka tak ada tangan boleh tolak daripada dia menyempurnakan pilihan Allah. Sebab tu syukur ni benda besar. Dapat duduk dalam masjid malam Jumaat pula. Kita nak mula sebelum mula kuliah. Ini satu perkara yang sangat bagus. Penama Tuan Zul beritahu, kita mula dengan biasa hari malam Jumaat, kita mula 10 awal surah Al-Kahfi. Ini sunnah dan Nabi pesan, satu orang yang baca 10 awal surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka Allah akan jaga daripada Jumaat ni sampai Jumaat lepas, sampai Jumaat selepas, hatta daripada fitnah Dajjal. Sebesar-besar fitnah yang setiap Nabi diutuskan mengingatkan umatnya pasal Dajjal. Makna dia Dajjal ni fitnah besar. Kalau fitnah besar pun dapat dilindungi daripada asbab ayat ni, maka apatah lagi fitnah-fitnah lain yang kecil. Jadi insya-Allah kita baca sama-sama nah. Suratul Kahfi 10 ayat pertama insya-Allah. Balik nanti tuan-tuan khatamkan 110 ayat. Tu yang paling baik. Ini amalan Habib Abdullah bin Shihab Ainut Tarim. Malam dia akan selesaikan 110, esok dia selesaikan 110 lagi. Malam Jumaat 110, esok lepas subuh pagi Jumaat lagi 110 lagi. Maksud dia dalam masa seminggu 2 kali dia sempurnakan suratul Kahfi. Kita dapat baca 10 ayat awal pun lega rasa tuan. Rasa macam alhamdulillah. InsyaAllah tuan, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul Azim. Semoga Allah Ta'ala makbul terima insya-Allah bacaan suratul Kahfi 10 ayat pertama kita insya-Allah. Ini insya-Allah tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi himpunkan para sahabat. Satu hari lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan 3 soalan yang sangat besar yang menyebabkan aliran air mata para sahabat. Nangis sahabat. 3 soalan bukan berkenaan mereka, tapi 3 soalan tentang kita. Nabi duduk dengan sahabat, tapi Nabi tanya, kaifa bikum ayyuhan nas idza tagha nisa'ukum wa fasuqa fityanukum. Macam mana keadaan kamu wahai manusia? Akan datang satu zaman nanti, anak-anak muda mereka akan rosak, wanita-wanita mereka akan hancur. Tuan-tuan, di zaman Nabi usahakan anak-anak dan wanita supaya terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan wanita-wanita di kalangan para sahabiah ridwanullahi ajma'in ada yang kat pedang pergi berjuang di jalan Allah. Mereka hidupkan rumah-rumah mereka macam masjid, sehingga anak-anak yang keluar daripada rumah-rumah mereka ialah anak-anak yang mencintai Allah dan Rasul melebihi segala-galanya. Tapi bila Nabi himpunkan sahabat, beritahu, wahai para sahabat, macam mana keadaan kalian akan datang satu zaman nanti. Rosak anak-anak dia, hancur wanita-wanita dia. Sahabat tanya, ya Rasulullah, inna hadha lakainun. Benda ni jadi ke nanti, wahai Rasulullah? Nabi kata, wa asyaddu minhu. Bahkan ada yang lebih teruk akan jadi. Terkejut sahabat, kata, ya Rasulullah, lagi teruk. Kaifa antum ayyuhan nas idza taraktumul amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar. Macam mana keadaan kamu wahai manusia, zaman tu akan datang nanti. Orang Islam akan tinggalkan kerja dakwah. Orang Islam tak mau ajak lagi manusia pada kebaikan. Orang Islam tak mau cegah lagi manusia pada kemungkaran. Dan benda tu jadi hari ni, dia kata tak apalah, kerja dakwah ni kerja ustaz. Tuan-tuan, mengajak dengan mengajar ni dua benda yang berbeza. Mengajar memerlukan satu ilmu pendalaman daripada satu pengkhususan ilmu tertentu. Ini mengajar, dia mesti mahir dalam bidang tu, dia mesti faham tentang perkara tu. Ini mengajar. Mengajak tak perlu. Mengajak cukup dengan kerisauan,
Satu orang anak umur 4 tahun dengar azan subuh, terjaga, terbangun ya. Tuan-tuan, 4 tahun, mumayyiz dak lagi. Dia pun tak tahu tentang dunia ni, tapi yang dia tahu azan subuh ni maksudnya kena solat ni. Masuk bilik mak, bilik ayah dengan mak terbongkang nak tidur lagi. Dia naik atas penjuru gatik, dia terjun atas kepala bapak dia. Terkejut bapak tu bangun. Ni, kamu kenapa? Subuh ya, subuh dia kata kat bapak dia. Sebut subuh pun tak apa nak betul. Tetapi dia ajak bapak dia ajak mak dia bangun subuh. Walaupun kalau tanya rukun solat ada berapa? Dia pun tak boleh nak jawab, budak 4 tahun. Tetapi inilah mengajak dia tak perlu spesifikasi ilmu, tetapi cukup dengan kerisauan. Ini mengajak. Orang yang bermula dengan mengajak, maka Allah akan tarbiyah dan ajar dia, sehingga satu masa nanti Allah akan meletakkan kefahaman agama di dalam jantung dan dada dia. Ni yang Allah dah buat dekat para sahabat ridwanullahi ajma'in. Bila Nabi SAW dapat wahyu yang pertama di Jabal Nur, di Gua Hiraq, 5 ayat daripada surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuan-tuan, mula-mula sekali Jibril kata Iqra', baca. Apa Nabi kata? Aku tak erti, aku tak tahu. Nak baca? Nabi tak tahu. Nabi kata tak tahu. Ada ilmu ke masa tu? Tak ada. Jibril peluk Nabi, Iqra', bacalah. Nabi kata aku tak tahu. Jibril peluk, disebut oleh ulama, pelukan Jibril tu hampir-hampir menyebabkan tercabut nyawa Nabi SAW. Kuat pelukan tu. Iqra', bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra' wa rabbukal akram. Apa dia? Salah tu. Salah tuan-tuan. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ni. Jibril tak sambung. Dan Nabi SAW turun daripada Jabal Nur ketakutan. Masa dalam perjalanan turun tu, Nabi dengar pula suara Muhammad. Tengok belakang. Itulah kali pertama Nabi SAW tengok Jibril dalam rupa asal. Nabi tak pernah tengok sebelum tu. Dalam rupa asal, daripada satu bukit, berdirinya Jibril sehingga kepala dia mencecah ke langit. Tuan-tuan, saya minta maaf, naik motor tiba-tiba rasa berat. Duduk kat sebelah kereta tu belakang pocong. Tengok belakang tak ada apa, tuan balik tu demam 3 hari. Sebab macam pocong. La ilaha illallah. Benda hak tak tahu betul, tak betul, tapi disebabkan pada demam tu, Nabi betul-betul tengok Jibril AS. Itulah malaikat pertama yang Allah Ta'ala ciptakan. Itulah malaikat yang Allah Ta'ala hadirkan kepada dia perintah untuk sampaikan wahyu kepada seluruh anbiya alaihi wassalatu wassalam. Nabi Muhammad tengok dia ketakutan, balik rumah, zammiluni, selimutkan aku. Tuan-tuan bayangkan ketika tu Sayyidatuna Khadijatul Kubra alaiha salam dalam keadaan tak tanya apa pun kat Nabi. Apa yang Nabi suruh dia buat. Ini satu orang isteri yang betul-betul meletakkan ketaatan pada suami. Tuan-tuan boleh cari kitab Al-Bushra fi Manakib min Hayati Sayyidatuna Khadijah. Cari kitabnya. Berkenaan himpunan hadis sahih yang disusun oleh Abu Yasaid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, ulama Mekah yang telah wafat tahun 2009. Dimakamkan, makam dia berhampiran dengan makam Sayyidatuna Khadijah di Jannatul Ma'la di kota Mekah. Dia susun hadis-hadis sahih dalam bentuk syair berkenaan dengan riwayat kehidupan Sayyidatuna Khadijah. Kalau tuan-tuan mampu, tuan-tuan cari kat Shopee pun ada. Tajuk kitab tu Al-Bushra fi Manakib. Al-Bushra fi Manakib min Hayati Sayyidatuna Khadijah. Al-Bushra fil Manakib. Khabar gembira berkenaan kehidupan Sayyidatuna Khadijah. Tuan-tuan beli. Bagus kitab tu, dia ada bahasa Arab, dia ada bahasa Melayu. Bahasa Arab, bahasa Melayu. Tuan-tuan tak faham bahasa Melayu, baca bahasa Arab.
Bahasa Arab dia lagi kadang-kadang lagi faham. Ni betul-betul ni. Bahasa Melayu dia pun translate inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pun tak tahu buat dahsyat sangat translate dia. Tuan-tuan, Allah tak turunkan wahyu lepas tu kat Nabi. Berapa bulan Allah tinggalkan Nabi SAW dalam keadaan supaya Nabi tenang, sebab Nabi dalam keadaan ketakutan pertama kali tengok Jibril AS. Tak pernah dapat wahyu. Turun wahyu yang kedua, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Turun surah Al-Muddathir, wahai muslimun, qum, bangun, fa'anzir, beri peringatan, wa rabbak, Tuhan kamu, fakabbir, besarkanlah dia, wa thiyabak, baju kamu, fatahhir, bersihlah. Ini perintah dakwah. Maka Nabi bangun, dan itulah hari pertama Nabi tengok wajah isteri dia, beritahu, wahai isteriku, mulai hari ini tiada lagi kerehatan untuk suami kamu. Tuan-tuan, Nabi buat dakwah start daripada hari itu, dan Nabi tak pernah tinggalkan walaupun sehari, melainkan setiap hari yang berlalu daripada hidup Nabi, Nabi buat dakwah. Abu Bakar Siddiq masuk Islam, Sayyidina Ali karramallahu wajhah masuk Islam, Sayyidatuna Khadijatul Kubra masuk Islam, Ummu Aiman masuk Islam. Orang-orang yang dekat dengan Nabi semua masuk Islam dan mereka hadir. Masa tu dah ada perintah salat belum? Belum. Dah ada perintah zakat belum? Belum. Dah ada perintah tutup aurat belum? Belum. Apa perintah yang ada masa tu? Wa rabbaka fakabbir, Tuhan kamu besarkanlah. Perintah pertama dalam agama ni ialah bawa manusia kepada kebesaran Allah. Hak ni yang kita tengah tak buat dan tinggalkan. Kita kata tak apa. Orang Islam kan takkan tak tahu, mesti dah tahu. Tuan-tuan, memang kita tahu kan. Tuan-tuan, lalu dekat highway ada lori panjang. Tuan-tuan perasan tak belakang lori tu ditulis apa? Ada trailer ditulis apa? Awas, panjang dan lebar. Kenderaan panjang dan lebar. Saya tahulah kenderaan tu panjang dan lebar, awak nak kena tulis lagi. Ya, kita lupa. Apalagi tentang benda yang tak nampak. Benda yang nampak besar gedabak tu pun, awas, kenderaan panjang dan lebar, tulis. Allah, benda tak nampak, Tuhan yang ghaib, malaikat, benda tak nampak, syurga, benda tak nampak. Lagi-lagi benda tak nampak. Kalau kita tak cakap pasal benda yang tak nampak, makin tak nampak benda. Hari ini dunia ialah benda yang kita nampak, dan kita seronok bersembang pasal dunia sehingga kita lupa nak sembang pasal akhirat. Benda pertama yang Nabi ajar para sahabat ialah ajak manusia pada Allah Ta'ala. Sebab tu bila soalan yang kedua Nabi tanya tadi dalam hadis yang mula-mula saya sebut tadi, apa dia? Kaifa antum ayyuhan nas idza taraktumul amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar? Macam mana keadaan kamu wahai manusia? Zaman tu manusia akan meninggalkan dakwah, yakni mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia pada kebaikan, mencegah manusia pada kemungkaran. Sahabat terkejut kan? So itulah benda mula-mula yang mereka buat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, inna hadha lakainun, benda ni akan jadi kan nanti wahai Rasulullah? Tuan-tuan, Nabi kata wa asyaddu minhu, ada lagi teruk akan jadi. Tuan-tuan, tinggalkan dakwah itu pun dah teruk, dan asbab tinggalkan dakwah manusia kembali kepada kejahilan jahiliah. Kerana kita tinggalkan dakwah, manusia dah tak peduli dengan Allah. Kerana kita tinggalkan dakwah, manusia dalam keadaan sibuk dengan kesibukan dunia yang takkan habis sampai mati. Tuan-tuan, bayangkan hari-hari dakwah berlaku di kota Madinah, sehingga akhirat menjadi perkara yang paling utama untuk para sahabat. Tuan-tuan, buka kitab Hayatus Sahabah. Satu ketika Sayyidina Uthman ibn al-Affan radhiyallahu ta'ala anhu, di zaman dia jadi khalifah Amirul Mukminin, dia buka mushaf, dia hafal Quran. Tuan-tuan, walaupun hafal Quran, hari-hari pegang Quran. Walaupun kita dah hafal 30 juzuk dalam kepala otak, jangan kata tak apa. Saya dah tak payah pegang mushaf dah. Semua kat sini. Dah tuan. Berkat ada pada mushaf. Walaupun handphone kita ada 30 juzuk kat dalam ni. Tuan-tuan, pegang mushaf. Pastikan kita ada mushaf kita sendiri kat rumah yang kita khatam Quran tu setiap bulan. Saya punya sifat, saya minta maaf sendiri.
Saya kalau beli Quran sebelum hadiah ke orang, saya usaha untuk khatam dulu Quran tu baru saya bagi ke orang. Saya risau kan kalau tak khatam waktu, kita beli nak hadiah ke orang. Kita beli nak hadiah ke orang. Quran tu dah kat tangan kita dan kita tak khatam Quran tu sebelum kita bagi. Saya sendirilah. Bukan makna mesti buat macam tu. Saya tak boleh, dia rasa tak sedap hati. Nah, aku dah beli Quran ni, tak sebelum aku hadiah aku settlekan dulu. Khatam. Kita berapa lama masa nak ambil Ustaz? Kita khatam setahun sekali lah Ramadan. Tuan-tuan, hak Quran ada 5. Hak Quran ada 5. Yang pertama baca. Hari-hari kena baca Quran. Kita yang bukan hafiz Quran, paling kurang sebulan khatam sekali. Ui, agak-agak Ustaz, macam mana nak buat tu? Tuan-tuan, gaji dapat sebulan sekali. Kan ada dapat gaji 3 bulan sekali. Setiap bulan dapat gaji. Macam mana nak buat ni? Kita untuk dunia kita atur strategi, apa kata untuk amal pun kita atur strategi. Satu juzuk bukan banyak, satu juzuk cuma 10 helai. 10 helai banyak ke? Banyak ke? Kalau kita rasa baca sekaligus tu banyak, maka kita pecahkan dia. Saat pergi balik, tak apa, kita mula esok subuh. Sebelum subuh, sebelum mai masjid, kita baca 1 helai. Selesai semua urusan, balik masjid, buka baca selai, dah 2 helai. Sebelum zuhur selai, lepas zuhur selai. Sebelum asar selai, lepas asar selai. Sebelum maghrib selai, lepas maghrib selai. Sebelum isyak selai, lepas isyak khatam 1 juzuk. Sehari 1 juzuk Quran. Kalau 30 hari khatam 1 Quran. Agak-agaklah macam mana hati orang yang khatam 1 juzuk Quran setiap hari dan 30 juzuk Quran setiap bulan, agak-agak ada kotor lagi dalam hati tu. Tentu ada satu nenek, satu makcik, satu orang tua, satu atuk tu duduk. Saya minta maaf ni cerita dekat Amerika. Dia masuk Islam mu'alaf dan dia ajak anak-anak dia semua masuk Islam, tetapi anak-anak dia masuk Islam dalam keadaan sebab bapak dia ajak. Maka keluarga tu Islam lah. Bapak dia menyempurnakan agama, cuma anak-anak dia sibuk dalam kemodernisasian. Moden lah. Satu hari balik kampung buat cucu. Atuk duduk atas kerusi malas. Duduk atas kerusi malas sambil baca Quran. Cucu datang, tengok atuk baca Quran. Atuk, baca apa tu? Baca Quran. Bahasa apa tu? Bahasa Arab. Atuk faham ke? Tak faham. Habis tu kalau tak faham, apa atuk baca? Macam mana atuk nak jelas kat cucu dia ni? Atuk dia pun Allah Ta'ala bagi ilham, nampak bakul arang. Atuk dia kata, cucu main tolong je atuk, tolong buang je arang tu daripada bakul. Cucu tadi pun ambil arang tadi, buang daripada bakul dan bawa dekat atuk nah tu. Tak, tolong boleh tak dengan bakul arang ni pergi cedok air di pantas ini. Guna bakul. Bakul pun kita tahu sifat berlubang. Cucu tadi pun cedok air keluar, cedok air keluar, cedok air keluar. Dia kata, atuk kalau atuk nak air, saya ambil baldi tu. Mana boleh guna bakul? Kamu lambat ni. Laju sikit. Cedok laju, lari cepat-cepat main kat tu. Dia pun pergi buat lah, cedok laju, lari. Tak dapat juga, air keluar habis. Lari balik, cedok. Berulang-ulang kali sampai dia fed up. Dia datang depan atuk, dia dah hempas pun. Atuk, kalau atuk nak saya ambil air, saya pergi ambil. Jangan suruh saya buat benda yang teruk macam tak cerdik macam ni. Atuk tu kata, mungkin kamu rasa tak cerdik. Mungkin kamu cedok air dan kamu pun tak faham. Air tu keluar, air tu keluar. Cuba tengok bakul. Tadi hitam dengan arang. Kamu duk cedok ulang-ulang kali walaupun kamu tak dapat air tu, tapi tengok bakul tu dah bersih. Bacalah Quran. Kadang-kadang kita tak faham pun, tapi kerana ulang-ulang kita baca Quran, Quran tetap akan bersihkan hati kita. Quran tetap akan bersihkan jiwa kita. Quran tetap akan jadi asbab ketenangan dalam kehidupan kita. Cari Quran, ikat kita dan ahli keluarga kita, anak cucu kita dengan Quran. Melepaskan tangan kita daripada Quran ialah melepaskan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, baca. Yang kedua, tadabbur. Duduk dalam pengajian, faham setiap satu daripada kisah-kisah Al-Quran, asbab kenapa ayat ni turun, tafsir makna daripada ayat ni daripada ulama-ulama kita yang sanad silsilah kefahaman Quran tu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran jangan tafsir guna akal sendiri. Tuan-tuan jangan baca ayat Quran lepas tu tiba-tiba duduk buat bulatan tanya, apa yang tuan faham tentang ayat ni? Tuan-tuan jangan buat ajar tuan-tuan.
Satu orang yang tidak mengaji berkenaan 13 ilmu daripada cabang agama untuk jadi mufassirin, kalau dia tafsir Quran dengan akal dia, dengan otak dia sendiri, tanpa sandaran kepada para ulama daripada pengajian tafsir yang betul, walaupun betul dia tafsir, berdosa. Walaupun betul dia tafsir. Saya rasa ayat ni makna dia macam ni, macam ni. Dia rasa. Dia tak nak mengaji. Dia rasa. Betul. Dosa. Sebab apa? Quran ditafsir dengan kepandaian sendiri. Tak boleh. Quran harus melalui jalur dan cabang ilmu yang betul. Silsilah daripada tafsir tu mesti sampai kepada para sahabat ridwanullahi ajma'in dan para anbiya. Sebab tu kita ada tafsir Jalalain dan sebagainya. Sebab jalur penerangan tafsir tu ialah melalui jalur ulama dengan sanad yang betul. Baru kita boleh faham. Pertama baca, yang kedua tadabbur, yang ketiga bila dah tadabbur, dah faham, amal. Ayat tu amal tu. Baca ayat Quran, tiba-tiba sampai surah Al-Ahzab. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabi, apa nama? يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الله أكبر. Baru baca ayat ni. Selama ni doa amalnya, hari ni baru dapat. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, bagi tahu kepada isteri-isteri kamu. Ya ayuhan nabi qul li azwajika, bagi tahu kepada isteri-isteri kamu. Wa banatika, anak perempuan kamu. Wa nisa'il mu'minina, kepada seluruh wanita-wanita yang beriman. Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, pakai tudung labuh sampai bawah dada. Lah, dalil Quran namanya. Ingatkan pakai tudung tapi Allah suruh ala juyubihinna, pakai tudung mesti bawah labuh sampai dada. Ini perintah Allah. Balik bagi tanah amal tu ayat ni. Dulu orang Quraisy, wanita-wanita Quraisy pakai tudung. Tapi tudung ni pakai nampak jambu depan. Lepas tu diikat, nampak tengkuk. Pernah macam bisa kenal fashion tu orang. Macam pernah ada je kat Malaysia dulu lah. Kan, orang Quraisy pakai tudung macam tu dulu. Wanita-wanita yang tak beriman, yang kafir, dulu pakai macam tu. Tuan-tuan, jangan terkejut kalau tuan-tuan pergi Madinah, benda ni mai balik. Kalau tuan-tuan pergi Madinah, benda ni mai balik. Dulu yang jaga hotel semua lelaki, istiqbal, resepsionis semua lelaki. Sekarang ni perempuan dah ada. Sebelum corona perempuan ada, semua pakai powder. Tuan-tuan kalau pergi lepas corona ni, tuan-tuan akan terkejut. Hotel-hotel yang besar macam Oberoi dekat Madinah ni. Oberoi ni tuan-tuan keluar tak boleh masuk masjid ni. Dekat sebelah Golden Tulip tu, dekat pintu 26 tu. Tuan-tuan, sekarang kalau tuan-tuan pergi dekat istiqbal dia, dekat resepsionis dia, hak yang jaga kaunter perempuan semua jambui depan. Di mana? Di tanah haram Madinah. Dan benda ni sedang berlaku sekarang ni. Agak-agak kita dengan kiamat jauh mana lagi. Kalau benda yang macam ni yang Nabi dah tegur dulu sedang berlaku. Sebab tu yang ketiga, amal yang kita dapat daripada pengajian Quran, amal terus balik rumah. Dan yang keempat, hafal. Allahu Akbar. Yang ketiga, yang pertama baca, yang kedua tadabbur, yang ketiga amal, yang keempat hafal. Ustaz, memori dah penuh ni. Macam mana nak hafal ni? Ish. Kalau dulu masa muda-muda kecil-kecil dulu boleh lah, tapi kalau lah ni nak start ni, tuan-tuan, hafal ialah kerja kita. Yang melekatkan Quran dalam hati-hati kita siapa ya? Allah. Kita buat ajar kita, jangan buat ajar Allah. Ada beberapa jenis pelajar. Ada pelajar yang dia cepat hafal, dia lambat lupa. Ni yang paling baik sekali. Dia cepat hafal, baca ingat terus, dan lambat dia lupa. Ini yang paling baik. Ada yang lambat hafal, lambat betul, payah betul, tapi sekali dapat hafal, lambat dia lupa. Ini pun bagus juga. Ada yang cepat hafal cepat, keluar-keluar tersadung dekat longkang, lupa terus. La ilaha illallah. Tadi apa dah? Lupa dah. La ilaha illallah. Ini yang keempat, yang terakhir ni paling kesian sekali.
Lambat hafal. Dah lah lambat hafal. Punya teruk. Dapat hafal. Buat kenduri doa selamat kan. Sebab dia dapat hafal. Keluar lupa terus. Cepat pula lupa. Tapi jangan risau kita dalam kategori mana pun. Jangan risau. Yang penting kita ikhtiar tunjuk dekat Allah. Wahai Allah, aku hafal. Allah tegur Nabi. Surah pertama turun. Allah biarkan berapa bulan. Surah kedua ayat Ya ayyuhal muddassir turun. Lepas tu turun Ya ayyuhal muzammil. Lepas tu turun surah Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Tuan-tuan, Nabi dah dapat rhythm, rentak dalam penurunan wahyu. Lidah Nabi dah mula laju. Lidah Nabi dah mula cepat. Nabi dah mula nak cepat. Bila Nabi dah mula nak cepat, maka Allah tegur Nabi. Allah kata, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan cepatkan lidah kamu untuk habiskan bacaan kamu. Inna alaina jam'an wa qur'ana. Kami yang himpunkan Al-Quran dalam dada-dada kamu. Fa idza qara'na fattabi' qur'ana. Bila kami baca, ikut cara bacaan kami. Allah subhanahu wa ta'ala suruh baca Quran macam mana? Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Walaupun tuan-tuan kita kejar juzuk nak habis. Tadi kita nak habis juzuk sehari ni. Banyak masa nak kena buat. Bawa tenang. Baca dengan tartil, dengan tajwid yang betul, dalam keadaan bawa bertenang dengan pembacaan Quran. Jangan kejar-kejar sampai kita langgar semua. Yang akhirnya Quran sepatutnya menghadirkan ketenangan, bawa pada dosa pula. InsyaAllah tuan-tuan, itu perkara yang kelima, yang keempat. Yang terakhir sekali, sampaikan Quran. Sampaikan Quran. Sahabat ridwanullahi ajma'in duduk dengan Nabi, buat dakwah dengan Nabi 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Sebab tu dalam Quran, tuan-tuan buka belakang, tempat turun Quran ada dua. Tempat turun Quran sama ada Makkiyah atau Madaniyah. Sama ada turun di Mekah atau turun di Madinah. Tak ada turun di Istanbul. Tiba-tiba Istanbuliyah. Sudah ni apa halak ni? Tiba-tiba keluar kat mana? Penang. Tak ada. Quran cuma turun di dua tempat, Mekah dan Madinah. Di situ saja tempat Quran diturunkan, dan di situlah yang sahabat telah menyaksikan macam mana Quran turun dengan sebab-sebab dia. Bukan Quran turun dengan Nabi duduk saja-saja. Setiap ayat Quran ada sebab kenapa Allah turunkan dia. Sepanjang 23 tahun perjalanan penurunan Al-Quranul Karim, para sahabat menyaksikan semua benda ni. Sehingga para sahabat berusaha untuk menjadikan 5 hak tadi dalam kehidupan mereka. Kalau nak tunggu hafal semua Quran, tuan-tuan, 6,236 ayat Quran tu dah ada dalam kepala otak, baru nak sampai kan? Memang tak sampai-sampai lah. Nak sampai kat siapa? Nak sampai kat siapa? Paling kurang kita balik rumah sampaikan ke keluarga kita, anak dan isteri kita. Kalau kita mampu jumpa kawan-kawan, daripada sembang perkara dunia, kita sembang tentang perkara akhirat yang akan meningkatkan iman kita. Ada orang tanya, Ustaz, kita ni akhir zaman, Ustaz, kadang-kadang iman naik, kadang-kadang iman turun. Betul tak? Sahabat rasa benda ni. Hanzalah radhiyallahu ta'ala anhu balik rumah, duduk dengan anak isteri, ketawa, gelak, bergurau, bergelak. Tiba-tiba berubah muka dia. Kata, Hanzalah, engkau buat apa ni? Ya Allah, Hanzalah, engkau buat apa ni? Dia keluar rumah, tuan-tuan. Terus dia menjerit depan rumah dia, nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah. Hanzalah dah munafik, Hanzalah dah munafik, Hanzalah dah munafik. Abu Bakar Siddiq lalu, wahai Hanzalah, hang kata apa ni? Hang kata hang munafik. Ya Abu Bakar, wallahi aku ni munafik. Sebab apa? Ketika aku dengan Rasulullah, Nabi ceritakan tentang syurga, Nabi ceritakan tentang neraka, mengalir air mata aku, menangis. Tapi bila aku balik rumah, aku duduk dengan anak dan isteri aku, aku bergurau senda dengan mereka, sehingga melupakan aku tentang perkataan Nabi. Dan aku bergelak ketawa, wahai Abu Bakar, aku ni munafik. Tuan-tuan, kalau macam tu, Abu Bakar kata, kalau macam tu wahai Hanzalah, aku pun munafik jugalah. Tuan-tuan bayangkan, kalau Abu Bakar kata dia munafik, kita ni macam mana pula? Iman manusia yang terbaik di kalangan umat ni, umat Muhammad, manusia yang paling baik ialah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kita punya amal ibadat kita ni, yang kita duk buat ni,
pahala tak tutup lagi masuk dalam buku Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sebab dia antara yang terawal yang buat dakwah, yang menjadi asbab ramai para sahabat mengenal Allah. Sampai hari ni kita buat amal, kita buat ibadat, pahala duk masuk lagi dalam buku dia. Dia dah meninggal dah, dia dah wafat dah, tetapi amalan dia, catatan buku amalan dia terbuka lagi. Inilah MLM yang paling menguntungkan. Hal adullukum ala tijarah, Allah sebut dalam surah Saf dia, ya ayyuhalladzina amanu, wahai manusia, wahai orang yang beriman, hal adullukum ala tijarah, ingatkah aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan. Tuan-tuan, siapa yang ajak berniaga ni? Allah. Tuan-tuan, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi nak memperkenalkan satu perniagaan kat kita. Kawan-kawan kita datang beritahu, kalau kau masuk ni, kau bagi 2,000, kau akan untung setiap bulan 20,000. Kita tahu, ish, Masya Allah, bisnes ni untung. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman, hal adullukum ala tijarah, inginkah aku tunjukkan kepada kamu sebuah perniagaan, tujikum min azabin alim, yang akan mengeluarkan kamu daripada azab yang pedih. Azab ada dua kata mufassirin. Yang pertama, azab dunia. Apa dia azab dunia? Ujian yang datang kepada kita, yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mulut mengeluarkan perkara-perkara yang menyebabkan Allah murka dengan kita. Amal yang kita lalukan, yang kita buat kerana ujian tadi, menyebabkan Allah Ta'ala meninggalkan kita. Ini azab yang pertama. Kita stres, tension, depressed dalam kehidupan dunia tentang benda kecil. Ini azab. Yang kedua, azab yang kekal ke akhirat, yang mana kita mati tanpa sempat taubat kepada Allah Ta'ala, yang Allah masukkan kita dalam neraka walaupun secelum. Itu satu azab yang cukup teruk. Tunjikum min azabin alim. Yang pertama kata Allah beliau, tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Yang kedua, wa rasuli, berjuang jalan Allah. Yang ketiga, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, berjuang di jalan Allah dengan diri kamu, dengan harta kamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik untuk kamu kalaulah kamu mengetahui apa natijah daripada sambut pernikahan Allah ni. Apa natijah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, berjuang jalan Allah. Apa natijah daripada tiga perniagaan yang Allah Ta'ala bentang. Yang pertama, Allah sebut apa? Yaghfir lakum dhunubakum, aku akan ampunkan kamu dosa-dosa kamu. Allah Ta'ala berkata, aku akan ampunkan dosa-dosa kamu. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, akan masukkan kamu dalam syurga yang mengalir sungai di bawah dia. Wa masakin apa nama? Allah Akbar. Allah sebut apa? Fi jannati adn, dan kami akan masukkan kamu dalam syurga tayyibah yang sangat baik yang bernama syurga Adn. Allahu Akbar. Kalau sampai situ je Allah Ta'ala bagi tawaran keuntungan dalam perniagaan ni, okey. Allah Ta'ala kata apa? Wa ukhra tuhibbunaha, ada lagi kata Allah, yang kalau aku sebut benda ni kata Allah, pasti kalian akan suka. Nasrum minallahi wa fathun qarib, bantuan daripada aku dan kemenangan yang dah dekat. Di mana? Atas dunia ni. Sebab tu tiga perniagaan yang Allah Ta'ala bentangkan. Yang pertama, beriman kepada Allah, ni yang kita tengah buat sekarang ni. Sebab tu kita duduk dalam majlis ni, usahakan supaya iman kita meningkat dengan cerita-cerita akhirat, perjuangan Nabi dan para sahabat. Dan ni yang juga kita buat, wa rasulih, untuk berusaha untuk mencintai Nabi dengan mendengar kisah-kisah Nabi. Cuma satu lagi yang kita kena usaha ni, apa dia? Wa jihadin fi sabilillah wa tujahiduna fi sabilillah. Tuan-tuan bergerak, keluar pada rumah tujuan untuk menuntut ilmu, ini pun jalan berjihad di jalan Allah. Mati dalam perjalanan menuntut ilmu ni kira mati syahid. Apatah lagi seperti mana para sahabat ridwanullahi ajma'in yang keluar tinggalkan anak isteri mereka untuk sambut takaza-takaza agama. Dengar manusia belum Islam dekat Syam, maka packing barang pergi Syam. Dengar manusia belum Islam dekat Jordan, packing barang pergi Jordan. Sa'ad bin Abi Waqqas bapak dia packing barang pergi ke China. Muhammad bin Qasim packing barang pergi ke India.
Musa bin Big packing barang pergi ke mana? Pergi ke Mozambik. Tariq bin Ziyad packing barang pergi ke Spain. Habis satu dunia telah diislamkan oleh para sahabat kerana mereka faham ini kerja dan tanggungjawab kami. Sebab tu bila dalam hadis, kita balik pada hadis yang 3 yang mula-mula saya sebut tadi. Yang pertama tadi apa dia? Rosak wanita dan anak-anak. Yang kedua apa dia? Orang Islam tinggalkan kerja dakwah. Sahabat kata, inna hadza lakainun, wahai Rasulullah, benda ni jadi ke nanti? Nabi kata, wa asyaddu minhu, lagi teruk ke jadi. Apa dia? Kaifa bikum ayyuhan nas, idza ra'aitumul munkaran ma'rufan wa ma'rufan munkaran. Zaman tu manusia akan kata hak betul itu salah, hak salah tu betul. Dah tak tahu dah hak mana betul, hak mana salah. Hak yang salah tu nampak macam betul dan kita rasa macam betul. Hak yang betul itu pula nampak macam salah dan kita kata salah. Bahkan berapa banyak keadaan yang sedang berlaku di depan mata kita sekarang ni, yang kita dah tak tahu dah mana satu betul, mana satu salah. Ini fitnah. Satu kita baca suratul Kahfi, antara pendinding fitnah yang Nabi tinggalkan kepada kita ialah surah Al-Kahfi. Ini benteng fitnah supaya tak masuk dalam rumah kita, supaya kita dapat berada di sekeliling, kita buat benteng keliling kita, supaya datang fitnah yang lebih besar nanti sebelum kiamat dengan kehadiran Dajjal. Tuan-tuan pernah bayang dapat hidup zaman ni, tengok zaman Covid macam ni? Tuan-tuan, saya tak pernah bayang tuan-tuan duduk Masjidil Haram sembahyang jarak-jarak. Berlaku riak season. Saya minta maaf, hari tu bulan 7, saya duduk kat sana bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 11. Bulan 11 riak season. Disebabkan nak buat konsert, disebabkan nak panggil Justin Bieber, ahli gusti, artis Hindustan untuk datang ke Saudi. Tuan-tuan, mana nak kawal kalau pesta konsert ni duduk dalam keadaan jarak-jarak? Macam mana nak buat musafah, penjarakan sosial dalam konsert? Memang takkan boleh. Maka telah keluar fatwa di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi sekarang boleh solat apa-apa. Semua kami duduk kat Masjid Haram satu. Saya alhamdulillah dapat masuk sembahyang Jumaat Masjid Nabawi apa-apa, sembahyang Jumaat Masjidil Haram apa-apa. Seronok, satu rahmat daripada Allah Ta'ala. Selesai riak season, diumumkan kes meningkat dan Masjidil Haram jarak balik. Sekarang Masjidil Haram jarak balik. Dan insya-Allah tuan-tuan jangan risau, akan rapat balik semula. Sebab ada riak season 2. Akan ada riak season 2 tak lama lagi. Pasti akan rapat balik. Tuan-tuan, hari ni orang Islam telah dihina bukan sebab musuh-musuh Islam. Kita jangan salahkan Israel, jangan salahkan Freemason, jangan salahkan apa-apa benda yang kita nampak. Memang benda tu nampak salah, tapi sebenarnya salah tu dekat saya, salah tu dekat kita. Sebab yang pertama sekali, kita tak jaga keluarga kita sungguh-sungguh dengan amal dan iman yang sempurna. Jadikan rumah kita macam masjid. Rumah kita hari ni ada 4 jenis. Saya minta maaf tuan, rumah orang Islam ada 4. Yang pertama, ada rumah yang macam panggung wayang. Saya minta maaf tuan-tuan, ada rumah yang macam panggung wayang. Masuk pintu, masuk je rumah sebesar-besar dunia on skrin. Dulu kira ada Astro tu kemas, ada parabola lagi kemas. Sekarang ni ada Smart TV, Netflix, macam-macam tuan, type yang nak tengok apa, semua keluar. Rumah macam panggung wayang, tak ada movie yang keluar dekat panggung wayang, melainkan semua hinggap masuk dalam rumah dia. Bapa duk sibuk dengan cerita Hindustan, nangis depan TV. Saya minta maaf, mak sibuk dengan cerita Korea, nangis depan TV. Anak-anak pun sama, berebut remote nak tengok kartun, menangis juga depan TV. Lah kali anak-anak mak ayah semua pakat menangis di tempat yang salah, nangis depan TV. Lepas tu semua karakter-karakter TV ada dalam rumah tu belakang. Anak seorang jadi Ultraman, seorang jadi Spiderman, Spiderman kejar Ultraman, lari sampai rumah, panjat sampai terkipas. Mak pun hati tisu sebab tengok cerita Korea. Lepas tu tengok pula cerita cerai berai rumah tangga. Lepas tu kata, ni macam suami aku. Dah mula kacau. Dia dah mula mendramakan rumah tangga dia kerana dia melihat drama tu hari. Habis hancur keadaan umat ni. Macam mana umat akan keluar dari rumah ni? Itu yang pertama, rumah macam panggung wayang. Yang kedua, rumah macam restoran. Saya minta maaf, makan tak berhenti. Satgi Food Panda mai,
Sat lagi Grab mai. Sat lagi macam-macam mai. Dalam peti ais penuh dengan frozen. Macam-macam makanan. Rumah tu mengunyah sihat walafiat belaka ahli rumah tangga. Ini rumah yang kedua. Bila banyak makan, maka benda ni akan melemahkan amal dan ibadat kita. Saya minta maaf, benda ni kita tak sedar. Kita kata tak apalah, makanlah selagi boleh. Dah. Sayyidatuna Aisyah kata, "Ma syabi'alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzin sya'irin yawmayn mutatabi'an hatta ghubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Sayyidatuna Aisyah, aku tak pernah tengok Nabi kenyang 2 hari berturut-turut, walaupun daripada roti kasar ini berbuat daripada barley, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Nabi tak pernah kenyang. Macam mana kita kata tak apalah. Sayyidina Umar Al-Khattab kata, cukup seseorang itu menjadi orang yang berlebihan dalam kehidupan dia bila dia teringat nak makan sesuatu dan dia terus usaha untuk dapat makanan tu. Saya minta maaf, kita kan macam tu. Saya sendiri, kita pergi restoran, kita order benda kita nak ke, kita order benda kita tak mau. My waiter, nak makan apa tuan? Apa-apa je lah. Innalillah, pening kepala waiter, pening kepala satu restoran. Kita tak terlampau senang. Saya minta maaf, saya sendiri cakap sama ya. Kita nak makan apa, kita makan. Sampai kita pun tak apalah, tak ada hal. Tuan-tuan, makanan berkesan pada ibadat. Makanan berkesan pada ibadat. Tengok apa yang kita makan, jaga apa yang kita makan. Benda yang syubhah, benda yang haram masuk dalam badan kita, mana mungkin doa kita Allah Ta'ala nak makbul, tuan-tuan. Tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa benda ni remeh. Saya hari tu dah bawa dulu, sebelum corona lah, 2016, 2015 dulu, saya dah bawa geng Bangladesh. Kami nak, ada kawan-kawan yang nak keluar ikut dakwah. Jadi saya nak kereta kelisa. Dalam kereta dah 5 orang. Hak seorang tu kata, tak apa bang, saya boleh naik motor. Dia ada motor tapi tak ada lesen. Saya kata, tak apa ke ni? Dia kata, tak apa, boleh. Saya pelan-pelan bawa juga, dia kata. Saya pun naik kereta kat depan, dia ikut belakang. Lepas tu saya tengok side mirror, saya tengok dia dah tak ada. Saya berhenti tepi, saya kata, mana pula dia pergi ni? Saya pusing balik U-turn dekat Petronas UPM. Saya cari dia balik, saya track dah sampailah dekat BHP. Di mana? Dekat apa nama, Bukit Serdang, kawasan Bukit Serdang, dekat BHP kat situ. Saya tengok dia duduk start enjin, tak hidup-hidup. Saya berhenti, saya kata, "Bhai, kenapa ni?" Dia kata, "Tadi saya punya minyak mau habis, jadi saya ikut belakang juga. Tapi saya fikir ini kalau saya taruh isi minyak, ini saya taruh sampai tu tempat. Jadi saya pusing, saya isi minyak dulu. Sekarang minyak sudah isi, motor tak mau jalan." Saya pun tengok, kata, sebab motor dia kat sebelah minyak diesel. Saya kata, "Bang, abang isi minyak apa?" "Ini minyak juga paling murah," dia cakap. Innalillah, isi minyak diesel kan, dibuh kat motor kan. Minyak diesel bubuh kat motor. Saya kata, "Baik, ini minyak lori punya pakai. Ini minyak bukan motor punya. Ini kalau minyak lori dalam motor, ini sampai kiamat you start pun tak ada hidup." Sekarang tu kedai bengkel sana ada flash itu air minyak keluar, masuk itu minyak warna hijau ke warna kuning. Oh ya ke? Tuan-tuan, tak pernah isi minyak banyak. Tuan-tuan, kalau minyak yang salah masuk dalam motor pun motor tak berjalan. Kalau makanan yang salah masuk dalam badan, agak-agak macam mana doa kita nak jalan. Tuan-tuan, jaga makan. Jaga makan. Saya pesan kat diri saya sendiri, jaga makan. Ini rumah yang kedua macam restoran. Rumah yang ketiga ni parah. Rumah tu macam hotel. Macam hotel rumah. Dia hias punya cantik rumah dia. Rumah tu asal balik je tidur. Asal balik je mak tidur, bapak tidur, anak tidur. Esok bangun, anak bangun tengok mak ayah tidur, anak masuk tidur balik. Isteri bangun tidur tengok suami kat sebelah tidur, dia pun tidur balik. Suami bangun tengok isteri tidur, dia pun tidur balik. Lawan tidur sampai pukul 3 petang. Post light dekat depan tak tutup lagi. Jiran kata, "Inilah kebiasaan jiranku. Ini rumah ke gua Ashabul Kahfi ni. Aku rasa mungkin 300 tahun lagi pun nak bangun kot." Tuan-tuan, ada orang macam tu, tidur yang panjang. Rumah dah macam dengan hotel dia buat. Tuan-tuan, agak-agak macam mana keadaan Nabi yang kurang tidur. Nabi tak mampu tidur malam. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi tidur, tetapi aku tahu hati Nabi tak pernah tidur. Sebab tu satu ketika kata Sayyidatuna Aisyah, Nabi bangun dan solat tahajud. Aku tunggu Nabi selesai tahajud. Selesai saja Nabi solat tahajud, aku pergi belakang Nabi dan aku bisik di telinga Nabi, "Ya Rasulullah, boleh tak doa khusus untuk aku?
Doa khusus untuk aku. Sebab malam ialah kadar pemakbulan Allah Ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah sebut apa? Allah sebut apa? Kepada orang-orang yang bangun untuk tunaikan salat tahajud fi akhiril lail min kulli laylah. Pada setiap malam, di hujung-hujung malam, Allah Subhanahu wa taala rahmatnya ketika tu paling mencurah-curah. Allah tanya 3 soalan. Hal min taib? Siapa nak taubat? Aku sedang tunggu untuk terima taubat dia. Hal min mustaghfir? Ada tak siapa-siapa yang nak minta ampun di atas dosa dia hari ni? Aku sedang tunggu untuk mengampunkan dosa dia. Hal min zihajih? Ada tak siapa-siapa yang ada hajat sekarang ni? Aku nak sempurnakan hajat dia. 3 doa ni bila? Bukan dekat padang Arafah, bukan pada 10 Zulhijjah, bukan pada malam Lailatul Qadar, bukan di depan Kaabah, bukan di dalam Raudah. Doa ni hari-hari, setiap malam. Nabi begitu dalam hadis qudsi. Allah firman, setiap malam, di hujung-hujung malam, Allah berada dalam rahmat dia paling hampir dengan kita. Allah tanya 3 soalan. Masa tu di mana saya? Masa tu yang paling best sekali tidur. Dengar azan subuh baru kita bangun. Allah, rugi. Dapat bangun azan subuh tu untung dah. Tapi tak dapat bangun sebelum tu rugi. Kita terlepas 3 doa lagi. Kita terlepas untuk 3 doa ni. Tuan-tuan, Sayyidatuna Aisyah mai bisik kat telinga Nabi, ya Rasulullah, boleh tak doakan aku khusus? Untuk aku khusus, seorang-seorang, aku punya seorang. Nabi SAW angkat tangan Nabi, Allahumma ghfir lil Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, ampunkan dosa Aisyah sebelum, selepas. Yang nampak, yang tak nampak, yang zahir, yang batin. Ampun semua, wahai Allah. Tuan-tuan bayangkan, Sayyidatuna Aisyah dengar doa ni dibaca oleh siapa? Rasulullah. Pasti makbul kan? Pasti makbul. Sayyidatuna Aisyah telah bangun melompat. Tuan, lari melompat, lari hujung ni melompat, lari lah rumah melompat. Aisyah muda lagi. Anak kita seorang dapat hadiah, kita bawa balik tuan. Lari lompat. Nanti kata, wahai Aisyah, apakah kamu gembira dengan doa yang aku bacakan pada kamu tadi? Sayyidatuna Aisyah kata, ya Rasulullah, semua orang akan gembira kalau kau baca doa ni pada dia. Mana mungkin aku tak gembira, wahai Rasulullah? Nabi kata, ya Aisyah, inna hadhihi da'wati lil ummati fi kulli salah. Kalau kau nak tahu, wahai Aisyah, inilah doa yang aku baca untuk setiap umat aku setiap kali lepas aku habis salat, wahai Aisyah. Tuan-tuan, 1400 tahun lepas, Nabi tak pernah tengok muka kita semua. Tapi 1400 tahun lepas, Nabi risau dosa yang kita akan buat hari ni, dosa yang kita akan buat malam ni, dosa yang sedang umat ni buat. Tuan-tuan, kita duduk dengar kuliah saat dan ketika ni, ada yang berzina, ada yang minum arak, ada yang berjudi. Kami pergi Jerman, saya sampai kat Jerman hari tu. Masuk, nak cari makan susah, nak cari kedai makan susah. Dekat Munchen. Masuk dekat dalam satu kedai Arab kan, kebab. Alhamdulillah ada kedai Arab. Masuk kita punya seronok, kaifal hal min tayyibin, Allahu yubarik min ayyi bilad antum kullukum min ayyil bilad. Daripada mana? Yang seorang kata min Lebanon, seorang lagi kata min Iraq. Alhamdulillah, kata orang Islam. Minta buat kebab kan, shawarma kebab kan, punya seronok kan. Sekali tengok dekat tangan dia ada tatu. Allahu Akbar. Aduh, ada tatu pula dah. Tak apa sangka baik ni dulu-dulu kot ni. Tuan-tuan siap shawarma apa semua. Kawan saya 2 orang ustaz, duduk meja dia 2-2 sebab kan corona punya zaman ni. Dia lepas duduk, lepas makan, saya kata, saya tak boleh makan lagi ni sebab saya nak ambil sos. Kita tak boleh, tak ada sos, kita orang lidah Melayu. Tuan-tuan, kawan saya seorang, Dr. Eddie, bekerja di Jeddah. Satu orang doktor dekat Hospital Askar Jeddah. Dia kata, tak apa ustaz, duduk sini, saya pergi ambil kat kereta. Dia lari ambil, begitu dia masuk, dia duduk depan saya. Dia kata, ustaz, saya rasa macam bau arak. Apa tadi masa masuk tak bau? Tadi masuk tak bau ustaz, ni baru bau ni. Tuan-tuan tengok kat belakang kan tu, duk tunggang arak ni, budak Iraq ni. Hak yang duk buat shawarma. Saya duk, aduh, macam mana nak makan ni? Dia dah tekak dah kembang. Ni kalau aku gigit pun tak masuk dah ni. Lah kali ambil shawarma tu buang tu sampah kan. Hari tu makan jeruk zaitun sepanjang hari. Kata orang Islam dah tak rasa berdosa lagi minum arak. Orang Islam dah tak rasa berdosa lagi bermaksiat. Bila sembang dengan dia, rupanya akhirat pun dia tak percaya dah. Duduk sembang dengan dia, syurga neraka dah tak percaya dah. Dia kata, hadhil hayati wa qabri wa qabrukum.
Khalas. Wa antum ila biladikum wa nahnu min biladina. Khalas. Dah cukup. Tak nak mahkamah lagi, tak cukup. Kubur kau, kubur aku, kubur aku. Engkau duduk negara engkau, di negara engkau, aku duduk negara aku, di negara aku. Dah habis, selesai. Sembang bab ni. Tuan-tuan, orang Islam hancur bukan disebabkan oleh musuh-musuhnya, tapi orang Islam hancur disebabkan oleh tangan-tangan dan amal-amal dia sendiri. Sebab tu kalau 3 rumah ni, salah satunya ialah rumah kita, baiki, jadikan rumah kita rumah yang keempat, rumah macam masjid. Inilah rumah Nabi SAW, rumah yang meningkatkan iman, rumah yang menjadi asbab keluar daripada rumah ni manusia-manusia yang takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan kebaikan. Ya Allah, tuan-tuan, saya minta maaf saya tak tengok jam. Jam tu betul. Masya-Allah. Saya minta maaf tuan, pukul 9 dah. Saya main jauh, rugi pula kalau duduk sat-sat dengan tuan-tuan ni. Dan alhamdulillah, semoga sedikit berperkongsian pada malam ni menjadi asbab kebaikan untuk saya sendiri yang cakap dan tuan-tuan semua yang mendengar. Sebenarnya niat saya nak baca kitab Ibadur Rahman ni, introduction saja dah sejam kan. Belum start lagi. Ni kitab ni saya susun sendiri. Sebenarnya tebal. Saya mula susun tebal. Tapi disebabkan masa printing tu bajet tak apa nak cukup, saya sembang balik. Tak apalah, mungkin yang satu lagi tu, yang sambungan dia saya akan buat next jilid. Maksudnya yang kedua, siri yang kedua. Ada apa dengan kitab ni? Kitab ni saya bukan tulis, cuma saya susun. Ibadur Rahman ini ialah hamba kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Saya ambil daripada surah Al-Furqan ayat 64. Allah firman, wa ibadur Rahman, hamba Ar-Rahman. Siapa dia? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka ialah orang yang berjalan di atas muka bumi Allah dengan lunak hati dan perasaannya. Wa idza khatabahumul jahilun, apabila ditegur, disapa, diperlakukan tak elok oleh orang-orang yang jahil, dia tak balas kejahilan dengan kejahilan. Qalu salama, dia kata sejahtera. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Bukan setakat dia kata sejahtera, malam tu dia bangun qiyam, dia bersujud, dia berdoa kebaikan kepada orang-orang yang nakkan keburukan kepada dia. Ini sifat siapa? Inilah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sepatutnya ini sifat kita semua. Apa yang saya letak dalam kitab ni ialah kisah kehidupan kekeluargaan para sahabat. Saya himpunkan kisah sahabat dengan ahli keluarga mereka. Kalau tuan-tuan beza kitab dengan kitab lain, tuan-tuan kalau baca kisah sahabat ni kat sini, kalau contohnya Sayyidatuna Hindun, tuan-tuan akan buka dalam kitab Sahabiah. Lepas tu Sayyidina Abu Sufyan, kitab lain. Muawiyah, kitab lain. Tuan-tuan, apa yang saya buat, saya himpunkan mereka yang ada kaitan keluarga satu bab. Jadi kita kenal dia ni siapa, isteri dia ni siapa, suami dia ni siapa, apa hubungan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, lain bila kita kenal sahabat dengan kedudukan dia. Bila kita kenal sahabat tanpa tahu apa hubungan dengan Rasulullah, kita tak rasa sangat, kita rasa biasalah tu sahabat Nabi. Tuan-tuan, Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu, dia masuk Islam lambat, 8 Hijrah bulan Safar, lambat. Lagi 3 tahun Nabi nak wafat, 2 tahun lebih Nabi nak wafat, dia baru masuk Islam. Apa hubungan dengan Nabi? Kenapa lambat sangat dia masuk Islam? Tuan-tuan, Khalid Al-Walid bukan orang lain. Nabi ada isteri yang terakhir. Nabi ada berapa orang isteri? 11. Ketika Nabi hidup, hari Nabi wafat, 9 orang isteri Nabi melihat kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia 3 orang wafat ketika hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isteri Nabi. Tuan-tuan, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam balik daripada Umratul Qadha 7 Hijrah, Nabi singgah di tempat Nawariyah. Nabi telah berkahwin dengan satu orang wanita yang bernama Sayyidatuna Maimunah binti Harith. Inilah isteri yang terakhir yang Nabi berkahwin. Wanita terakhir yang Nabi nikahi siapa dia? Maimunah binti Harith, di satu tempat yang bernama Nawariyah. Tuan-tuan kalau pergi umrah, tuan-tuan akan bergerak daripada Madinah nak pergi Mekah, tuan-tuan pakai ihram dekat Bir Ali. Tuan-tuan, biasanya kalaulah mutawif alert dan dia akan beritahu dekat driver sebelum masuk ke tanah haram, akan sampai Nawariyah, dia akan kata, tuan-tuan, insya-Allah tengok belah kiri ada satu kubur. Satu-satunya kubur. Itulah kubur isterinya Nabi. Saya hari tu bawa jemaah. Driver Pakistan tu, dia pun orang yang sangat meminati sirah. Saya pun tak minta dia berhenti, tapi bila dia dengar saya sebut nama Maimunah binti Harith, terus dia berhenti kat sebelah kubur tu.
Dapatlah kita cerita tentang riwayat hidup Sayyidatuna Maimunah. Dapatlah kita sahdiah Fatihah kat Sayyidatuna Maimunah. Ini isteri yang Nabi nikahi terakhir. Siapa dia? Sayyidatuna Maimunah binti Harith. Maimunah ada kakak. Kakak dia nama Lubabah As-Sughra. Lubabah As-Sughra menikah dengan Walid bin Mughirah. Maka dapat anak nama Khalid Al-Walid. Jadi apa hubungan Nabi dengan Khalid Al-Walid? Maimunah ada kakak nama Lubabah. Lubabah ada anak nama Khalid Al-Walid. Dan Maimunah ialah isteri Rasulullah. Jadi Khalid Al-Walid bukan orang lain. Siapa dia? Anak menakan Nabi, anak saudara Nabi kita melalui perkahwinan Maimunah binti Harith. Rapat hubungan Nabi kan? Khalid Al-Walid sebenarnya hubungan perkahwinan. Sebab tu tuan-tuan, bila kita tahu hubungan mereka dengan Rasulullah, sebab tu saya buat. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam kitab ni, antara saya letak ni lah silsilah rapat. Setiap daripada bab saya akan letak silsilah ni. So kita nampak, oh okey, dia ni siapa dia dengan dia ni, dia ni siapa dia dengan dia ni. Baru kita akan melihat macam mana keadaan hubungan, keadaan kekeluargaan masyarakat Quraisy di zaman tu. Dan kenapa Nabi dengan dia ni macam ni, Nabi dengan dia ni macam ni. Supaya kita lebih memahami bagaimana hakikat agama telah sampai pada kita dengan sifatnya Nabi kita yang agung. Semoga tuan-tuan, kalau siapa-siapa yang nak dapat buku ni, saya ingat ada kat luar kot. Ada letak, ada isteri saya tunggu kat luar sana. Tuan-tuan, buku ni saya bawa pun tak banyak. Tuan-tuan boleh tengok nanti. Siapa-siapa yang nak, kalau tak cukup, insya-Allah nanti kita akan usahakan untuk sampaikan juga kepada tuan-tuan, insya-Allah. Semoga yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik pun daripada Allah. Kelemahan saya, dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf kepada tuan-tuan dan puan sekalian seandainya perkongsian pada malam ni ada yang terkasar bahasa, tersilap bicara, saya minta maaf. Kita tutup majlis dengan doa, insya-Allah. Semoga amin kepada tuan-tuan dan puan pada malam ni. Allah Taala terima doa kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan sedang pandang kami, Kau pandanglah kami macam dulu Kau pandang Nabi dan para sahabat. Wahai Allah, mereka ialah orang yang telah Kau redha. Kau telah ubah kehidupan mereka daripada satu buah keingkaran, kejahiliahan kepada sinar agama dan ketaatan yang sempurna. Wahai Allah, kami belajar untuk ikut jejak langkah kaki mereka. Wahai Allah, untuk mengenal mereka, untuk mencintai mereka. Wahai Allah, Kau hadirkanlah sifat-sifat mereka dalam hati-hati kami semua dengan keyakinan yang sempurna terhadap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terhadap kecintaan kepada sunnah Engkau, khusyuk dan khuduk di dalam salat kami. Wahai Allah, mencintai ilmu dan sibuk dengan zikrullah dalam sepanjang hayat kami. Wahai Allah, Kau baikilah akhlak kami di depan saudara-saudara kami. Wahai Allah, seperti mana akhlak baginda Nabi SAW. Betulkan hati kami dengan ikhlas setiap amalan agama kami. Jangan jadikan kami orang-orang yang mengejar akhirat tetapi untuk keperluan dunia yang hakikatnya tak ada apa-apa pun nilai di sisi Engkau. Wahai Allah, Kau gunakanlah kami untuk dakwah, untuk jalan-jalan agama Engkau seperti mana Kau telah gunakan Nabi dan para sahabat satu ketika dulu. Nabi dah tak ada dengan kami. Wahai Allah, fitnah dibentangkan di depan kami. Wahai Allah, tangan yang kami angkat ni bermula dengan dosa. Wahai Allah, kalau Kau zahirkan dosa pada tangan kami, pasti hitam timur dan barat kerana dosa ni. Wahai Allah, pasti hitam langit dan bumi kerana dosa ni. Wahai Allah, kami malu dengan Kau. Wahai Allah, pengemis datang mengemis dengan bekas. Wahai Allah, kami mengemis di depan pintu rahmat keampunan Kau tanpa bekas. Wahai Allah, kami adukan segala kedaifan dan kelemahan kami hanya kepada Engkau. Wahai Allah, tolonglah, ampunkan dosa kami, ampun dosa mak ayah kami, anak isteri kami, guru-guru kami, sahabat handai kami. Ampun dosa umat ni. Wahai Allah, ampun dosa umat ni. Wahai Allah, umat ni sibuk dengan maksiat. Wahai Allah, mereka berjoget di dalam majlis-majlis. Wahai Allah, mereka sibuk dengan segala hiburan yang menyebabkan hati mereka jauh daripada Engkau. Wahai Allah, mereka semua orang baik. Wahai Allah, kami yang Kau orang buat dakwah, kami yang Kau orang menangis malam. Wahai Allah, tolong islahkan kami dan umat ni. Wahai Allah, wahai Allah, apa yang Nabi minta kebaikan untuk umat ni kami minta. Wahai Allah, hidayah untuk seluruh manusia, seluruh dunia. Wahai Allah, orang Cina, orang India,
Malaysia ni hadirkan hidayah supaya mereka datang pada agama, wahai Allah. Orang Rusia, orang Jepun, orang Korea, segala seluruh manusia seluruh dunia, wahai Allah, kau sampaikanlah hidayah ni ke penjuru-penjuru dunia, wahai Allah, dengan asbab daripada tangisan Nabi dulu, wahai Allah, yang kami belajar untuk lap air mata Nabi dan sambung tangisan tu, wahai Allah. Wahai Allah, apa yang Nabi minta jauh daripada kami, kau jauhkanlah, wahai Allah. Wabak, penyakit, bala bencana, wahai Allah, kau angkat dan jauhkanlah daripada kami, wahai Allah. Kami rindu nak salat macam dulu, wahai Allah. Kami rindu nak hadir masjid macam dulu, wahai Allah. Wahai Allah, kau islahkan kami dan umat ni, wahai Allah. Wahai Allah, di kalangan kami ada yang sakit, kau sembuhkanlah. Ada diuji masalah rezeki, kau lapangkanlah. Ada diuji masalah hutang, kau langsaikanlah. Ada diuji masalah rumah tangga, kau selesaikanlah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'ana ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana warhamna innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam.